kesan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol kepada koordinasi badan. Jadi pengguna akan terkesan dari segi petuturan tidak jelas. Mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum otak, itu bahagian yang depan otak, kemudian cerebrum di bahagian otak yang mengawal petuturan manusia. Hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol selalunya akan mengalami petuturan yang tidak jelas dan meracau. Kesan seterusnya ialah tindakan refleks yang lambat, tindakan spontan yang lambat, di mana bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan juga etanol, ada dua dalam dadah dan juga etanol, ada satu bahan kimia dipanggil psikoaktif. Apa fungsi psikoaktif ni? Ialah melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Jadi ada rangsangan tetapi saraf tak dapat berfungsi membawa impuls dari satu neuron ke satu neuron yang lain. Jadi maklumat tu tidak dapat sampai dengan cepat. Jadi bahan kimia ini akan berada di antara neuron, neuron afferent itu neuron sebelum dan juga neuron yang selepas itu. Neuron itu sel saraf dan pergerakan impuls akan terhalang, melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Jadi otak lambat menerima maklumat. Jadi kita tahu macam mana orang mabuk tu bercakap kan, ataupun penagih dan juga mereka yang minum minuman beralkohol berlebihan. Ini adalah gambaran contohnya di sini ialah saraf nombor 1. So ada maklumat yang dihantar di antara satu saraf dengan saraf. Di sinilah bahan psikoaktif itu dihasilkan, jadi dia melambatkan penghantaran impuls. Kemudian kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Hilang keseimbangan atau bagaimana orang mabuk kan? Kenapa? Sebab alkohol dan juga dadah menyebabkan koordinasi otot. Otot tu mengecut, mengendur tu diganggu. Jadi orang tu berjalan tidak betul, terhuyung-hayang dan juga keseimbangan badan tidak tentu. Dan yang paling bahaya ialah satu penyakit yang dipanggil sebagai cirrhosis hati. Kesan alkohol dan dadah ni, pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya diambil dalam jumlah yang banyak, menyebabkan hati dia mengalami satu penyakit. Akan menghasilkan satu kesan toksik kepada hati yang nama penyakit itu dipanggil cirrhosis hati. Keadaan cirrhosis hati macam ni lah. Kalau katakan kulit kita mengalami macam kudis-kudis macam ini maka lama-kelamaan apa yang terjadi ialah hati itu mengeras, berparut dan hati tidak sehat. Sedangkan fungsi hati itu sangat besar dalam badan kita. Parut ini merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya dan masa itulah kita mengalami masalah. Ini hati yang sehat, ini hati yang sudah mengalami cirrhosis. Kemudian untuk dadah dan juga alkohol boleh mendatangkan kesan kepada kesehatan dan juga fizikal dan mental. Ya contohnya orang yang gastrik, ulcer perut. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Kenapa? Alkohol ni dia boleh merangsang perut kita, mengeluarkan satu asid yang berlebihan, dan kalau perut kita ini luka atau yang dipanggil sebagai ulcer ni, kesan itu sangat bahaya, menyebabkan orang itu merasa sakit di hulu hati, berasa kembung perut, loya dan muntah. Jadi pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan juga najis berwarna hitam. Okey, ini dia kesan-kesan dia akan sakit. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan mental tu ialah ada setengah tu dia bertindak ganas, di mana dia orang yang mabuk tu dia tak dapat kawal diri dia boleh menyerang orang atau dia boleh ketawa seorang macam orang gila dan sebagainya sebab mentalnya telah terganggu. Okey. Ini dia. Dan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Ada orang tu dia mengalami halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Dadah ini akan menyebabkan persepsi seorang pengguna. Hal ini menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak, wasangka dan takut terhadap orang lain. Jadi dia rasa tak selamat ada orang lain. Dia